Baik, InsyaAllah tuan-tuan kita test suara dulu. InsyaAllah kita sambung malam ni kita Misbahul Munir, kita Al-Misbahul Munir, muka surat tajuk baru malam ni, tajuk baru muka surat 19 muka surat 19. Al-Fadil Sa'man. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara jelas boleh tuan-puan respon. Kalau jelas kita boleh mula pelan-pelan. Sambil-sambil kita menunggu kawan-kawan kita. Kita mula dulu. Saya rasa suara okey sebab kita dah alhamdulillah 2-3 minggu ni dah okey dah suara dia. Apa nama ni? Dah settle problem. InsyaAllah kita akan sambung muka surat 19. Muka surat 19. Baik, okey. Fadilah Kak Jalilah kata jelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zarif jelas. Okey, baik kita mula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. Tapi dahulu marilah sama-sama tuan-puan kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaan Allah Subhanahu wa taala sama-sama kita diberikan kesempatan, peluang serta kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menyambung rutin mingguan kita. Pada malam ini kita baca kitab Misbahul Munir. Kita akan sambung tuan-puan muka surat 19 dalam ciri yang baru. Malam ini insyaAllah ciri yang ke-6 daripada 20 ciri ketuhanan yang dibincangkan dalam kitab kita ini. Kita akan mula ciri baru pada malam ini, itu huraian sifat yang ke-6 yang bernama wahdaniyah. Wahdaniyah itu nama. Sebelum daripada ni tuan-puan, minggu lepas saya dah sebut antara topik ataupun antara ciri yang agak panjang dibincangkan oleh para ulama. Salah satunya ialah ciri wahdaniyah. Ciri wahdaniyah di antara topik ataupun ciri yang penting di kalangan semua ciri-ciri lain penting, tetapi dia antara ciri yang penting sehingga mana nama wahdaniyah ini diambil oleh para ulama untuk menggunakan nama tauhid yang merujuk kepada ilmu yang sedang kita belajar ini tuan, nama dia ialah tauhid, nama ialah akidah. Jadi tauhid ini sempena nama diambil daripada salah satu daripada ciri yang penting di kalangan banyak-banyak ciri Tuhan. Antara ciri yang menjadikan topik ataupun menjadikan panggil apa nama di kalangan para ulama iaitu tauhid ataupun berasal daripada wahada, iaitu wahdaniyah yang kita akan bincang pada malam ini tuan-puan. Sebab dia agak panjang. Kenapa? Kerana perbahasan dia terbahagi kepada 3, seperti juga mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Dia terbahagi kepada 3 juga, iaitu wahdaniyah pada diri Allah, wahdaniyah pada sifat Allah, pada ciri Allah, dan juga wahdaniyah pada perbuatan Allah Ta'ala. Lebih kurang konsep dia mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, Allah tak sama dengan yang baharu dari sudut diri, Allah tak sama dari sudut ciri, dan Allah tak sama dengan makhluk dari sudut perbuatan. Jadi malam ini tuan-puan dia ada persamaan, dia ada kombinasi di antara sifat wahdaniyah dengan sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadithi. Baik, kita terus baca tuan-puan. Malam ini insyaAllah kita akan baca satu sahaja daripada 3 pembahagian tunggal ataupun 3 pembahagian wahdaniyah. Kita akan fokus pada malam ini, iaitu kita nak tahu makna untuk kita faham dan kita pegang dalam hati kita apa dia yang dinamakan wahdaniyah pada zat. Wahdaniyah pada zat, wahdaniyah pada sifat, wahdaniyah pada af'al. 3 itu malam ni kita cover satu sahaja, kita fokus satu dulu, iaitu
esa pada diri Allah. Apa maksud esa pada diri Allah? Yang perlu kita faham dan kita i'tiqad dalam hati kita, itulah dia amalan yang sebesar-besar amalan hati disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi tabaraka wasallam. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Surat 19, huraian sifat yang keenam. Huraian ciri ketuhanan yang keenam. Apabila sebut ciri, maka kita guna istilah ketuhanan. Kerana ketuhanan ni, tuan-puan, dia beza dengan Tuhan. Kalau Tuhan, refer kepada nama diri. Kalau ketuhanan, refer kepada nama ciri. Itu beza, tuan-puan. Sebab itu biasa kita sebut ciri pengenalan ketuhanan. Ataupun ciri-ciri pengenalan terhadap ketuhanan. Kenapa kita guna ketuhanan? Nak menggambarkan bahawa kita sedang membincangkan ciri-ciri ataupun sifat yang ada pada Tuhan. Maka ciri-ciri ataupun sifat yang ada pada Tuhan yang kita panggil ciri ketuhanan. Kita nak kenal Allah Ta'ala, tuan-puan, melalui apa, tuan-puan? Metodologi dia melalui ciri yang ada pada Tuhan. Ataupun bahasa moden kita panggil ciri-ciri pengenalan terhadap ketuhanan. Sebab kita nak cari info, kita nak belajar info berkaitan dengan ketuhanan. Info dia tu ialah berkaitan dengan ciri. Sebab tu kita panggil ciri ketuhanan. Baik, huraian sifat ataupun ciri ketuhanan yang keenam. Wahdaniyatun. Yani wahdaniyah. Wahdaniyah. Terpasal pada wahada. Ertinya, yakni terjemahan, bukan makna. Terjemahan daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayu, apa dia? Wahdaniyah ini iaitu keesaan. Ataupun kita panggil esa. Itu terjemahan dia. Terjemahan daripada wahada ni ataupun wahdaniyah ini, wahid ini, terjemahan ulama yang tepatnya ialah esa ataupun tunggal ataupun keesaan. Itu terjemahan yang tepat yang digunakan oleh para ulama kita. Walaupun ada ulama menggunakan satu, tapi satu itu murad dia ialah esa ataupun tunggal. Esa ataupun tunggal. Apa maksud esa, tuan-puan, yang kita akan belajar pada malam ini? Kenapa Allah Ta'ala guna, kenapa para ulama guna terjemahan yang tepatnya ialah esa? Ini bukan makna lagi. Ini baru kita nak tengok terjemah baru dulu. Nama. Kita nak bincang nama. Makna sekejap lagi. Kita akan bincang apa makna esa. Jadi, pertama, tuan-puan, kita kena faham dulu. Dari sudut terjemahan wahdaniyah, ulama menggunakan terjemahan yang tepatnya ialah esa ataupun tunggal. Allah bersifat esa, Allah bercirikan esa, ataupun Allah Ta'ala ini bercirikan tunggal. Itu terjemahan. Kenapa ulama menggunakan istilah esa, tidak menggunakan satu? Jawab dia, tuan-puan, esa ini ataupun tunggal ini, dia tidak termasuk di dalam raqam, di dalam bilangan. Tidak termasuk di dalam i'dad. Tidak termasuk di dalam raqam. Tidak termasuk di dalam bilangan. Sebab itu ulama guna ketepatan penterjemahannya ialah esa. Satu ini, tuan-puan, kenapa ulama tak guna satu? Kalaulah kita biasa bertemu satu, maksud satu itu esa. Satu ini dia termasuk dalam bilangan. Satu dia termasuk dalam bilangan, termasuk di dalam raqam ataupun dalam bilangan. Apabila kita guna satu, maka satu itu bilangan. Mesti ada dua, mesti ada tiga, mesti ada empat. Kalau satu, dua, tiga, empat dan ke atas. Kenapa? Kerana satu itu termasuk di dalam bilangan. Tetapi esa ataupun tunggal dia tidak termasuk di dalam bilangan. Inilah dia betapa telitinya para ulama kita dahulu dalam bidang penterjemahan mereka. Sebab itulah kita, tuan-puan, apabila kita baca kitab lama, maka kita mesti belajar terlebih dahulu, menerima ilmu daripada guru terlebih dahulu sebelum kita baca. Sangat penting. Kenapa? Kerana ketelitian para ulama kita, dia menulis ataupun meriwayatkan ilmu daripada kitab Arab menggunakan bahasa Melayu dengan makna yang tersendiri. Sebab apa saya tekankan macam itu, tuan-puan? Kerana ada orang
Yang kita boleh faham, dia baca kitab tetapi dia tidak menerima daripada guru, menyebabkan dia menafsirkan setiap istilah kitab lama itu tidak bertepatan dengan murad ulama. Tidak bertepatan dengan target yang ulama nak setiap makna itu. Sebab tu penting sangat. Setiap istilah apapun, kita tak boleh nak condemn. Kerana bahasa itu tak sama dengan bahasa kita. Tidak. Dia ada makna dia. Seperti saya pernah sebut kat tuan-puan sebelum daripada ni, beza di antara hamba dan perhamba. Saya biasa dengar orang baca kitab, apabila dia bertemu dengan perhamba, maka dia condemn, dia i'tirab, dia kritik penulis ataupun kritik kitab ataupun kritik penulis. Dia mengatakan sebenarnya bukan perhamba, sebenarnya hamba. Dia nak cerita hamba, tetapi dia kata mungkin terlebih cetak ataupun mungkin tersilap penulis, dia tambah perhamba. Nampak tak tuan-puan? Apabila dia tidak menerima ilmu daripada guru ke guru ke guru, menyebabkan dia tidak amanah di dalam periwayatan ilmu daripada sumber, walaupun sumbernya bagus, sumbernya betul, sumbernya mu'tabar. Dia baca itu kitab mu'tabar, walaupun kitab Jawi, dia baca kitab Musalli, ya mu'tabar. Kitab itu ditulis oleh al-Imam, ditulis oleh Al-Syeikh Daud Al-Fatani, seorang wali Allah dan seorang yang terkenal di Mekah. Tetapi kenapa tak jadi bahaya? Dia akan jadi tak amanah meriwayatkan ilmu apabila dia mengatakan silap penulis, tersilap ditambah perhamba, ataupun dia kata silap cetak. Sebenarnya kedua-dua tak silap, yang silapnya adalah dia. Kenapa? Kerana dia beza. Orang Kelantan tahulah, dia beza hamba dengan perhamba. Orang petani dia tahu apa beza di antara hamba saya dan perhamba. Beza tuan-puan. Begitu juga ada beza di antara esa dengan satu. Di antara esa dengan satu. Jangan kita katakan, esa dengan satu sama saja. Cuma orang Kelantan dia sebut esa. Orang Kelantan dia sebut esa, sebut se. Orang Fatani pun dia sebut se, ataupun esa. Tapi kita bahasa standard satu. Sama je dia kata. Nampak tak? Itu tanda dia tidak menerima perkataan penterjemahan itu daripada guru ke guru, menyebabkan dia merasakan bahawa satu dengan esa itu sama. Sebenarnya tidak tuan-puan. Kenapa? Kerana saya ulang sekali lagi tuan-puan, esa dengan satu dia berbeza. Kenapa ulama guna esa tak guna satu? Walaupun ada kitab dia guna satu, tapi murad esa. Esa ini tuan-puan, dia tidak termasuk di dalam bilangan. Dia tidak termasuk di dalam raqam, tidak termasuk di dalam bilangan. Esa tunggal. Apabila kita nak sebut hanya satu sahaja, maka kita akan guna satu. Kita guna esa, tak guna satu. Sebab itulah dialek orang Kelantan tuan-puan, dia akan guna se. Dia akan guna se berasal daripada perkataan esa. Makna apa se? Makna se tu ialah satu sahaja, tidak dua. Makna tunggal. Dia takkid lagi, dia kata hanya ada se, tak ada lolo. Maksudnya dia takkid. Se ni saja. Tu bahasa moden. Tapi bahasa orang tua dia kata se ni tak ada lolo. Itu makna takkid. Se ni tak ada lolo, makna se ni sahaja. Kenapa dia sebut sahaja? Dia nak menggambarkan bahawa tidak ada dua dan tidak ada tiga. Itu tuan-puan. Tetapi kalau satu, dia termasuk dalam bilangan. Dia termasuk dalam raqam. Kalau satu mungkin ada bilangannya dua, ada bilangannya tiga. Sebab itulah ulama, ketepatan bahasanya, dia apabila benda itu tunggal, benda itu tidak berbilang, dia akan menggunakan istilah esa. Dia tidak menggunakan istilah satu. Baik, settle tuan-puan dari sudut terjemahan. InsyaAllah di bawah ni kita akan bincang apa makna satu ataupun apa makna esa. Esa tu makna dia akan terang di bawah. Baik, kita teruskan mukaddimah ataupun intro seperti biasa. Musannif ataupun pengarang kitab kita ini memulakan intro sama. Ke semua 20 ciri dia akan memulakan intro yang sama. Apa dia? Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Wajib pada syarat pula. Ini intro yang sama semua dalam kitab Misbahul Munir. Semua ciri, 20 ciri, 20 sifat, dia akan menggunakan intro yang sama. Ini kepelbagaian gaya bahasa di kalangan para ulama, kalangan kitab-kitab dia ada beza. Baik tuan-puan, wajib pada syarat pula.
Di sini tuan-puan, bukan wajib akal tetapi wajib syarak. Wajib pada syarak pula. Pula ni sebagaimana wajib ke atas mukallaf mengetahui ataupun mengaku putus di dalam hatinya berkaitan dengan ciri sebelum daripada ni. Itu makna pula. Pula itu merujuk pada apa? Merujuk kepada juga. Wajib pada syarak juga sebagaimana wajib i'tiqad ciri sebelum daripada ni. Wajib i'tiqad ciri yang bernama ada, wajib i'tiqad ciri yang bernama qidam, wajib i'tiqad ciri yang bernama qiyamu binafsi, mukhalafatu ta'ala lil hawadith, wajib i'tiqad ciri yang bernama qiyamuhu binafsi, dan wajib i'tiqad ciri yang bernama wahdaniyah. Dan di sini tuan-puan, wajib di sini ialah wajib syarak, bukan wajib akal. Dan wajib syarak pula di sini tuan-puan, dia merujuk kepada wajib usuli, bukan wajib furu'i. Sebagaimana yang kita maklum tuan-puan, hukum syarak, kewajipan hukum syarak ataupun wajib syarak ini dia ada dua secara umum. Pertamanya dia panggil wajib usuli, wajib dasar ataupun wajib umbi, wajib tunjan. Wajib apa ni? Wajib usuli ni wajib dasar dalam agama, yang menjadi tunjam dalam agama. Tu dia panggil wajib usuli. Apa dia wajib usuli? Satu, dia tak banyak. Wajib usuli ni iaitu beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah Ta'ala, menerima ataupun percaya, dan hati kita berkaitan dengan ciri-ciri ketuhanan yang ada pada Tuhan, wajib usuli. Kalau tolak yang ni tuan-puan, kafir. Bukan haram saja, bahkan berdosa dan kafir. Wal'iyazubillah. Ini penting. Sebab tu dia ulang tuan-puan. Semua ciri-ciri, 20 ciri ni, musannif kita ulang dan ulang. Intro dia sama, wajib syarak, wajib pada syarak pula, wajib pada syarak pula. Penegasan supaya kita sentiasa diulang bahawa bukan perkara biasa percaya kepada ciri ketuhanan. Kena belajar berkaitan dengan ciri ketuhanan ini bukan kewajipan biasa, tidak, tetapi kewajipan usuli yang membezakan di antara iman dan kufur. Yang membezakan kita iman dan kufurnya ialah wajib usuli. Sebab tu dia panggil wajib dasar, wajib tunjan, wajib umbi, yang menjadi penentu, petunjan kepada agama kita. Adapun yang kedua dia panggil apa tuan-tuan? Yang kedua dia panggil wajib furu'i. Wajib furu'i. Wajib furu'i ni wajib di dalam di dalam ilmu fiqh. Dia panggil wajib syariat. Wajib usuli ni dia panggil apa? Wajib dalam akidah tauhid. Ilmu tauhid dia panggil wajib usuli. Adapun wajib furu'i ini wajib segala hukum hakam yang ditaklif atas mukallaf. Wajib solat, wajib tutup aurah, itu dipanggil wajib furu'i. Jadi wajib furu'i ini kalau dia meninggalkan wajib furu'i, haram, berdosa, tetapi tidak kufur. Tu beza dia. Wajib furu'i ini tuan-puan, kalau dia tak pernah sembahyang tapi dia tidak menolak hukum solat, dia hanya haram, berdosa besar, tapi dia tidak kufur kepada Allah. Maksudnya dia tetap Islam. Cuma Islam yang asi, Islam yang fasiq. Bukan dia ini kufur, tidak. Kita dah bincang dulu di awal-awal. Baik, saya tahu wajib furu'i di sini. Wajib usuli. Wajib pada syarak pula. Yani wajib usuli pada syarak pula. Wajib itu atas. Ala lil madarrah. Atas tiap-tiap mukallaf. Wajib ini kena atas apa? Atas mukallaf. Siapa mukallaf? Selalu kita sebut tuan-tuan, mukallaf ini orang yang dituntut oleh syarak. Ataupun bahasa fiqh dia panggil orang yang ditaklif. Orang ditaklif, yakni orang yang dipertanggungjawabkan. Ataupun orang yang dituntut oleh syarak. Itu taklif. Orang yang dituntut oleh syarak melaksanakan segala hukum syarak. Itu dia panggil, bahasa ringkas dia panggil mukallaf. Ada 5 ciri. Ciri asasnya akil, balik. Itu ciri asas. Akil, maksudnya dia ni tak gila. Yang kedua balik, dia ni dah balik. Kalau kanak-kanak, tak wajib atas kanak-kanak. Tapi wajib atas ibu bapa mengajar anak-anak yang belum balik. Bukan makna apabila tak wajib, ibu bapa pun tak wajib ajar, tidak. Wajib ke atas ibu bapa mengajar anak yang belum balik.
Apabila dia balik, maka auto atas dia. Sama ada dia sedar ataupun tidak, kewajipan ini tetap berjalan sehingga dia cari ilmu dan faham. Contoh tuan-puan, sebab tu penting sangat benda ni. Kadang-kadang nak bantu kawan-kawan kita. Kadang-kadang ada kawan kita umur 50 tahun tuan-puan, barulah dia belajar, ambil tahu dan cakna berkaitan dengan ciri ketuhanan. Barulah dia tahu mencari ilmu tentang ketuhanan. Barulah dia cuba untuk mengenal Tuhan. Tak perlu cari Tuhan. Ada orang mengguna istilah mencari Tuhan. Tak perlu. Kita tidak dituntut untuk mencari Tuhan. Tetapi yang dituntut ialah untuk mengenal Tuhan. Dituntut mencari maklumat tentang ketuhanan. Itu betul. Tapi kalau dia kata mencari Tuhan dengan makna mencari ilmu tentang ketuhanan, alright. Itu easy right lah. Tetapi kalaulah maksud dia mencari Tuhan itu nak cari Tuhan di mana, itu memang tak betul lah. Jadi kita dituntut mengenal ciri-ciri ketuhanan bermula daripada balik sampailah bila-bila. Maksud sampai bila ni? Sampai dia lepas tanggungjawab. Barulah taklif wajib itu gugur. Hanyalah tambahan. Hanya kita ni dah faham dah tentang ketuhanan, tapi nak tambah lagi, nak bagi kejap lagi, nak bagi mantap lagi, nak bagi orang panggil apa, nak bagi cerah lagi, nak bagi mantap lagi kepahaman kita. Kita tambah. Adapun kewajipan dah lepas kewajipan mengenal. Tetapi kita nak cerita ni basic orang yang tak pernah ambil tahu dan cakna tentang ciri ketuhanan. Tanya Tuhan pun dia tak tahu. Dia hanya tahu Allah. Tanya ciri Tuhan, dia tak tahu apa dia ciri, apa dia diri Tuhan. Dia tak tahu. Yang dia tahu Allah. Dia tahu Allah ada. Tapi ada yang macam mana dia tak tahu. Makna dia tak lepas tanggungjawab mengenal. Makna dia tak kenal lagi tentang ketuhanan. Makna dia tak tahu lagi tentang ketuhanan. Kalaulah orang tahu tentang ketuhanan, dia akan tahu secara struktur yang kita pernah ajar kepada tuan-puan. Yang Allah Ta'ala declare dalam Bismillahirrahmanirrahim. Dia tahu Tuhan ini ada diri. Dia tahu Tuhan ini ada ciri. Dia tahu Tuhan ini ada nama. Dan cara nak kenal, dia tahu metodologinya. Kenal bukan diri, tetapi kenal dengan ciri. Kenal dengan sifat. Itu pun dia tahu juga. Yang kata kenal dengan sifat, bukan nak kenal hakikat sifat di Tuhan. Tidak. Hanya Tuhan perintah kita ini, kenapa dia tuan-puan? Kena hukum sahaja. Kita kena decide dengan akal kita tentang hukum yang ada pada ciri Allah Ta'ala. Hanya kata mesti saja. Bukan nak create hukum, tidak. Bukan nak create di Allah Ta'ala ni hukum begini-begini, tidak. Kita hanya orang panggil itu decide, menentukan dengan akal kita bahawa Allah ni mesti sungguh ada, mesti sungguh bersifat dengan kidan, mesti sungguh bersifat dengan baqa, mesti sungguh bersifat dengan mukhalafah, mesti sungguh bersifat dengan qiyamuhu binafsi. Malah ni pula mesti sungguh Allah bersifat dengan satu ataupun esa. Itu tanggungjawab kita. Jadi cerita tuan-puan, kalau orang yang tak pernah ambil tahu, ada pengalaman saya, dia beritahu secara personal, dia kata saya beritahu betul Ustaz, saya tak malu kat Ustaz, saya belajar ini umur 50 tahun. Sebelum ni saya tak pernah ambil tahu tentang ciri ketuhanan. Saya pun tak tahu Tuhan. Maksud saya hanya tahu Allah ni ada. Tapi ada macam mana saya tak tahu. Tak apalah, saya kata okey dah tu. 50 pun okey. Daripada sampai mati dia tak pernah ambil tahu. Tapi jaranglah tuan-puan, jarang. Biasanya kita di sekolah dulu, semua orang masuk sekolah, jadi sekolah rendah itu dah didedahkan. Cuma kita ni nak refresh balik, nak recall balik saja. Itu jaranglah berlaku. Yang kes-kes tu berlaku tu dia sekolah orang putih dulu tuan-puan. Orang putih memanglah sekolah rendah dulu, tak ada lah. Pendidikan Islam ni tak ada. Baik, saya tahu tuan-puan, kita terus nak jimatkan masa, kita nak satu malam ni. Kita nak fokus satu sahaja malam ni. Serta mukallaf, iaitu orang yang dituntut oleh syarak melaksanakan segala hukum syarak. Baik, serta. Apa yang dituntut? Ini benda yang dituntut. Yang dituntut itu mengetahui serta mengaku putus di dalam hatinya, hati mukallaf. Yang dituntut oleh Allah Ta'ala-nya ialah mukallaf ini, orang yang dituntut ni, apa yang dituntut oleh Allah Ta'ala? Mengetahui. Yakni dia kena tahu, dia kena faham, dia kena kenal. Itu tiga tu tuan-puan. Mengetahui ni tahu, faham, kenal. Sama sahaja makna dia. Ataupun bahasa Arab dipanggil ilmun, ma'rifah,
mengenal, tahu, memahami ataupun faham. Sama saja. Merujuk kepada apa? Merujuk kepada mengetahui. Dia panggil lafaz yang muradif. Lafaz yang banyak tapi makna satu. Tu apa dia? Kalau tuan-puan biasa guna istilah lain pun tak apa, asalkan faham. Yang kita kena faham tentang serta mengaku. Faham serta mengaku. Mengaku apa? Faham serta percaya dalam hati. Faham serta pegang dalam hati. Faham serta dia kena buat pengakuan. Tu. Ada dalam setengah kitab dia sebut mengetahui saja tuan-puan. Walaupun dia sebut mengetahui, maksud dianya mengetahui serta mengaku. Itu kita dah tahu dah dalam apa naks akidah, dalam teks akidah. Apa yang dia kena mengaku dan hati dia ataupun pegang dan hati dia, percaya dan hati dia, dia faham, kemudian dia percaya akan tentu sungguh Allah Ta'ala itu satu pada zatnya, pada zat Allah, dan satu pada sifatnya, sifat Allah, dan satu pada af'alnya, af'al Allah Ta'ala. Ni benda yang kita nak pegang dalam hati kita ialah nak kena faham dalam hati kita dan nak kena pegang dalam hati kita ialah apa dia tuan-puan? Tentu sungguh. Nampak tak? Lahirlah istilah tentu sungguh. Inilah benda yang Allah nak kita apa nama ni buat. Allah nak kita decide-nya ialah keputusan dengan akal kita. Keputusan apa dia? Bukan kita pegang dalam hati kita satu, bukan. Kita pegang hukum satu tu. Kalau kita tak pegang pun memang satu. Memang Allah bersifat wahdaniyah walaupun orang tak percaya. Tetap Allah bersifat wahdaniyah. Tidak akan menjejah sedikit pun ciri Allah walaupun manusia tak pegang begitu. Sebab tu taklif kita, tuntutan atas mukallaf bukan tutup suruh percaya satu tu. Tapi percaya mesti sungguh Allah satu tu. Kena kata sungguh Allah satu. Mesti Allah Ta'ala bersifat satu. Jadi mesti itu taklif atas kita. Tu. Sebab satu tu ciri dia. Yang kita bukan nak kena hakikat ciri. Kita nak kena melalui hukum ataupun keputusan yang kita buat berkaitan dengan ciri dia. Kalau ciri itu satu, ya, ciri satu. Apa kamu nak hukum dengan, apa kamu nak kata? Allah Ta'ala ni berciri satu. Maka kita buat keputusan, kita mengaku. Inilah dia akidah. Mengaku apa? Kita mengaku bahawa mesti sungguh Allah bersifat dengan tunggal. Bersifat dengan esa. Tu lepas tanggungjawab kita. Tentu sungguh, ni dia panggil wujub. Kita dah ulang banyak kali tuan-puan. Kita sebut juga supaya kita dah familiar dah. Sehingga dah cair dalam minda kita. Di antara wujub, wajib, istihalah, mustahil. Benda mana yang dituntut atas kita? Iaitu wujub. Tentu sungguh, yang ni mesti Allah Ta'ala itu satu. Satu dengan makna esa. Jadi esa itu dia panggil wajib. Tentu sungguh tu dia panggil wujubun. Sebab tu dia panggil wujubun wajibun. Satu itu, tunggal itu pada zatnya dan pada sifatnya dan pada af'alnya. Ada tiga satu ni tuan-puan. InsyaAllah pada malam ni kita nak fokus satu saja. Kita nak bahas apa makna tunggal, apa makna esa, apa makna esa pada diri Allah. Itu kita nak bahas pada malam ni. Esa pada sifat minggu depan. Esa pada af'al juga minggu depan. Jadi malam ni dia agak detail, kena faham satu persatu. Dan apabila kita faham satu persatu tuan-puan, kita sebut esa dalam minda kita dah ada kerangka. Itu penting faham. Kita faham satu ini dia akan menyerap dalam hati kita. Dia akan menyerap dalam hati kita. Dia akan terus terbayang dalam minda kita. Satu ini merujuk kepada satu pada zat apa yang kita faham, satu pada sifat apa yang kita faham, satu pada perbuatan Allah apa yang kita faham. Dan dia akan, apabila ketiga-tiga kita faham, dia akan sebati dalam diri kita. Itu penting. Nak bagi sebati dalam diri kita, kena faham satu persatu dulu. Baik. Yang kita nak faham tuan-puan, saya sebut sekali lagi, kita nak faham apa makna satu pada diri. Baik. Sebelum kita nak faham satu pada diri tuan-puan, kita kena faham dulu apa makna esa.
Tadi terjemahan wahdaniyah itu diterjemahkan kepada esa. Apa makna esa? Esa ni tuan-puan, dia merujuk kepada tidak berbilan Allah Ta'ala, sama ada pada diri Allah ataupun tidak berbilan pada sifat Allah ataupun ciri Allah, ataupun tidak berbilan pada af'al Allah ataupun pada perbuatan Allah. Perbuatan Allah satu, tak syari dengan orang lain. Diri Allah, ciri Allah Ta'ala, ciri sifat Allah Ta'ala satu, tak berkongsi dengan orang lain. Dan juga diri Allah Ta'ala satu ataupun tunggal. Apa makna diri Allah tunggal ataupun diri Allah esa yang kita nak bahas pada malam ini? Satu saja. Kita nak fokus satu-satu supaya dia tak terkeliru, tuan-puan. Sekejap kita kata satu dengan diri, kemudian kita bahas pula satu pada sifat, supaya tuan-puan kita asingkan untuk memudahkan kepahaman kita. Baik, kita terus kepada makna satu pada diri. Ini penting, tuan-puan. Kenapa? Kalau fahamnya ni, tuan-puan baca surah Ikhlas, insya-Allah. Puak Wahabi kata tak perlu mengaji sifat 20, padan baca tafsir surah Ikhlas saja. Surah Ikhlas saja kita boleh beriman dengan surah Ikhlas. Ya, kalau kita faham makna ahad itu. Allah Ta'ala menyatakan dalam surah Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Konsep inilah yang diterjemahkan oleh tokoh besar ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Konsep ataupun model 20 sifat ini diambil daripada konsep Qul huwallahu ahad. Ada konsep dalam Qul huwallahu ahad itu, model yang Allah gambarkan kepada kita. Dia sendiri yang menggunakan istilah wujub, wajib, istihalatun, mustahilun. Tetapi dalam bentuk yang umum yang akan dihuraikan oleh para ulama kita. Mana dalil, tuan-puan? Allah Ta'ala menyatakan, Qul, katakanlah wahai Muhammad, menceritakanlah wahai Muhammad kepada manusia bahawasanya huwa, dia, yakni Allah, ahadun, bersifat dan bercirikan tunggal, esa, yakni tidak berbilang. Allah tak nyatakan, tak detailkan, tidak berbilan pada dirinya, tidak berbilan pada cirinya, tidak berbilan pada perbuatannya. Mesti perdetailan ini dibantu oleh para ulama kita. Tuan-tuan, kalau kita sebut ahad tunggal, hanya terbayang angka satu, angka tunggal saja, maka tidak menepati dengan murak yang dikehendaki oleh para ulama kita. Yang Allah Ta'ala kata ahad ini satu di sini, maksudnya ialah tidak berbilan pada diri, tidak berbilan pada ciri, dan tidak berbilan pada perbuatan. Kita tidak ada perbuatan, hanya Allah Ta'ala sahaja yang ada perbuatan, mengada dan meniadakan. Ini kita akan bahas satu persatu. Baik, kita terus, tuan-puan. Kita terus, apa maksud Allah satu pada diri? Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, dan tidak berbilan. Dia buat mari, dan tidak berbilan istihalah. Yang tadi dia kata mesti, yakni tentu sungguh Allah Ta'ala itu satu. Dan tentu tidak. Kena ada dua. Ini konsep yang diajar oleh Allah Ta'ala dan Quran. Konsep yang diajar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Tentu tidak. Lam yalid, Allah Ta'ala konsep yang diajar istihalah, tidak. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah Ta'ala ini, dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak setanding. Allah Ta'ala ini tak sama, tak serupa dengan segala yang baharu. Tak ini, tuan-puan, dalam lafaz tak ini ataupun istihalah ini merupakan cara pengenalan yang ditonjol, digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam usaha untuk memperkenalkan diri dia ataupun ciri dia kepada baharu ataupun kepada makhluk. Ini konsep ini bukan konsep baru. Konsep ini diambil daripada Al-Quranul Karim. Baik. Dan tidak,
Tidak ni dipanggil istihalah tu mustahil. Ni pegangan yang kedua. Pegangan pertama kita tu pun setiap ciri sama je. Dua pegangan asas ataupun tiga dengan dalil. Pegangan pertama, mesti Allah Ta'ala, mesti sungguh Allah bersifat dengan esa pada zat, pada perbuatan, dan pada zat, pada sifat dan pada perbuatan. Pengakuan kedua, kita mengaku apa? Mesti sungguh tidak berbilan. Tu. Dan mesti sungguh tidak berbilan-bilan. Zat Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala dan perbuatan Allah Ta'ala. Baik, settle dua pegangan. Firmanullahu Ta'ala. Mana dalil dia? Biasalah ni. Dia akan kemukakan dalil intro saja. Adapun dalil naqal dan dalil aqal, dia tak di bawah sekali. Firmanullahu Ta'ala wa ilahukum ilahun wahid. Al-Baqarah 163. Artinya dan bermula Tuhan kamu itu. Bermula tu mubtada, Tuhan yang satu itu khabar. Iaitulah Tuhan yang satu. Tuhan yang bercirikan tunggal. Tuhan yang bersifat esa. Tuhan yang bersifat satu. Satu dengan makna apa? Satu dengan makna esa. Ataupun dengan makna esa. Dengan makna tidak berbilan. Baik. Maka satu itulah dikatakan wahdaniyah. Artinya wa ilahukum ilahum wahid. Dalil daripada wahid itulah dikatakan Allah bersifat wahdaniyah. Artinya, arti wahdaniyah itu keesaan ataupun esa. Apa dia esa? Tidak berbilan-bilan. Dan makna satu pada zat itu ialah, baru nak masuk tuan-tuan, satu pada zat. Sekejap lagi tuan-tuan saya akan buat kesimpulan. Kita ada masa lagi lebih kurang 15 minit. Saya akan buat kesimpulan satu pada zat. Saya baca dulu, kemudian last sekali saya buat kesimpulan. Dan makna satu pada zat itu ialah zat Allah Ta'ala tidak bersusun daripada beberapa zat yang boleh dibilangkan dengan sekurang-kurang bilangan. Dengar taswir dia, cara nak bilang macam mana? Dengan bahawa boleh dikerak, atau cara bilangan. Apabila kerak, ini bilang cara bilangan, dikerak. Atau dipotong, taswir boleh dibilang. Apabila boleh kerak, boleh bilang. Boleh potong, boleh bilang. Atau dipotong dua. Atau dibelah dua. Atau dikrisik dua. Krisik ni bahasa Fatani, bahasa Kelantan tu kan. Krisik. Kisik-kisik. Nipih, kisik, nipih. Seperti apa benda yang boleh bilang ni? Seperti segala zat yang baru. Seperti diri ataupun zat benda yang baru, yang ni benda yang boleh berdiri sendiri. Zat tu benda lah, benda yang berdiri sendiri. Benda apa? Benda yang baru. Benda yang baru ni tuan-puan, dia bukan satu, dia bukan tunggal. Kenapa? Kerana dia boleh dipotong, dia boleh dibelah, dia boleh dikisik, dia boleh dikerak, dia boleh dibelah, boleh buat apa saja. Dia tidak dipanggil satu pada hakikat ilmu kalam, tetapi pada panggilan Melayunya dipanggil satu. Baik, yang paling penting tuan-puan, saya akan buat kesimpulan untuk mudah tuan-puan faham. Kesimpulan tu yang penting untuk kita pegang. Makna, maka jika bersusun yang boleh dibilangkan itu, saya baca dulu kemudian saya akan buat kesimpulan. Maka huraian lagi, dia ada bentuk bilangan pula. Kita ternafi ni ternafi bilangan, kemudian dia nak cerita, ulama nak cerita bentuk bilangan yang ternafi. Ada dua bentuk. Maka jika bersusun yang boleh dibilangkan itu, yang boleh dibilang, dikerak, dibelah itu, dinamakan dia, kan bilangan itu kan muttasil pada sifat. Ni ilmu tauhid tuan-puan, perbahasan kita akan bertemu dengan bentuk bilangan. Istilah dia kan muttasil.
bilangan kam tu. Bilangan apa? Bilangan muttasil yang bersusun ataupun berjuzuk ataupun sekali. Bilangan secara apa? Secara bersusun-susun ataupun berjuzuk-juzuk dipanggil bilangan. Walaupun benda tu satu. Ini dipanggil kan muttasil. Artinya apa kan muttasil ni? Bilangan apa? Artinya bilangan yang berhubung pada diri. Bilangan yang berhubung pada diri. Dia duduk sekali dengan diri. Satu. Benda ni satu. Tapi dipanggil kam. Ada bilangan. Kenapa? Bilangan secara tersusun ataupun bersusun beberapa struktur ataupun beberapa juzuk, beberapa susunan dalam kejadian dia ini. Itu kan muttasil. Tak faham tak apa tuan-puan, saya akan buat kesimpulan untuk tuan-puan mudah faham. Dan juga dikatakan jisim, artinya apabila ada bilangan maka dinamakan jirim ataupun jisim, nama makhluk. Artinya segala zat yang baru. Apabila ada bilangan saja tuan-puan, dia boleh dibandingkan dengan baru, benda makhluk. Segala zat yang baru, ini makhluk yang boleh dibahagikan. Walaupun nampak satu tuan-puan jirim, maka satu ini dipanggil jirim. Satu ini dipanggil apa? Dipanggil jirim. Walaupun panggil satu. Satu itu pada panggilan kita, tapi pada hakikat ilmu kalam sebenarnya bukan satu. Sebenarnya ini dipanggil berbilan. Kenapa? Karena dia makhluk. Apabila dia ini tersusun, dia berhubung beberapa juzuk-juzuk, dia tidak lagi dinamakan tunggal, bahkan dinamakan tersusun. Dan jika zat Tuhan dapat dibahagikan, kalau zat Tuhan dapat dibahagikan, dibelah, dikerak dan dapat dibilan, maka tidak dikatakan satu, bahkan dikatakan menyerupai dengan makhluk pula. Wallahu a'lam. Dan makna satu pada zat itu pula tidak ada zat. Sekejap. Kita baca sikit lagi. Tengok masa. Baik, ni dia nak cerita dari sudut lain, iaitu dari sudut ternafi bandingan. Baik, kita letak minggu depan ini tuan-tuan, kita buat kesimpulan terus sebab masa kita dah nak break, kita tak nak ambil panjang masa. Baik, kita buat kesimpulan tuan-tuan. Yang tu kita sambung minggu depan. Ini ternafi. Masih lagi tak habis lagi satu pada diri. Sebab satu pada diri ni dia ada perbahasan panjang sedikit. Ini dia ternafi bandingan. Maknanya Allah tidak ada perbandingan. Jadi dalam satu pada zat ni tuan-puan, dia ternafi bilangan dan juga ternafi perbandingan. Tu. Dan makna satu pada zat itu pula, tidak ada zat yang lain yang boleh berbilang dengan zat Allah Ta'ala. Sekejap. Maka jika ada zat yang lain seperti zat Tuhan yang boleh berbilang-bilang dengan Tuhan, maka dinamakan dia kan memfasil. Oh, okey, kena baca. Okey, kena baca. Betul-betul. Kena sekalikan yang ni, tak boleh minggu depan. Sebab dia ini yang bilangan yang kedua. Tak apa, saya buat kesimpulan. Mudah aja tuan-puan, jangan bimbang. Istilah je ni nampak payah. Baik, dan makna satu pada zat itu pula, satu pada zat juga, tidak ada zat yang lain. Ni ternafi bentuk bilangan yang kedua. Dia ada dua bentuk bilangan yang ternafi tadi. Saya akan buat kesimpulan. Bentuk bilangan kedua apa tuan-puan? Bilangan keduanya ialah ternafi Allah Ta'ala ini dua, tiga. Maksud apa? Maksudnya terasin. Bilangan Allah terasin. Ada satu, ada dua, ada tiga. Allah satu, A Allah satu, B Allah dua. Tu maksud dia. Ternafi juga bilangan tu. Dia ada dua bentuk bilangan yang ternafi. Okey. Bilangan kedua ni mudah untuk faham sebab dia A Tuhan satu, B Tuhan dua. Dia panggilkan mumfasil. Dan makna satu pada zat itu pula tidak ada zat yang lain, tidak ada diri Tuhan yang lain. Yang macam mana? Yang boleh berbilan-bilan dengan zat Tuhan. Dia boleh berbilan. Makna ada Tuhan nombor dua, ada Tuhan nombor tiga. Tu.
Tiga Tuhan kita panggil. Dua Tuhan. Maka jika ada zat, yakni Tuhan yang lain, seperti zat Tuhan yang boleh berbilang-bilang dengan Tuhan, maka dinamakan dia bilangan munfasil, bilangan yang terasin pada diri. Makna ada diri dua. Itu bilangan terasin tu. Artikan munfasil itu bilangan yang berasin-asin pada zat. Maka tidak dikatakan satu juga. Kalaulah dua asin, ada dua Tuhan, juga tidak dinamakan Allah itu tunggal. Ini mudah faham. Jadi apa kesimpulan tuan-puan? Kesimpulan untuk kita faham dan untuk kita cuba ingat dan kita hadam ataupun kita percaya, kita pegang dalam hati kita. Baik, kita ulang sekali lagi tuan-puan, yang kita nak bincang satu je malam ni, iaitu satu makna tunggal pada diri Tuhan. Ciri tunggal ini kita dah faham, ini tak berbilan. Tak berbilan pada diri dia tu apa makna? Tu. Tidak berbilan pada diri Tuhan tu makna yang kita nak buat kesimpulan. Makna dia tuan-puan, makna esa pada zat. Makna tidak berbilan pada zat. Ataupun kita panggil makna esa pada diri Tuhan. Apa makna dia? Makna dia yang tuan-puan ialah tidak berbilan zat Allah Ta'ala, tidak berbilan zat Allah Ta'ala sama ada dalam bentuk bilangan yang bersusun ataupun bersambun ataupun berjuzub yang boleh dibilan. Yang boleh dibilan sama ada dikerat, dipotong, dibelah dan sebagainya. Ini yang pertama. Bentuk bilangan pertama. Dia ternafi dua bentuk. Saya ulang sekali lagi tuan-puan. Tidak berbilan pada diri ini, ternafi bilangan pada diri ini, yang kata tidak berbilan zat Allah Ta'ala sama ada dalam bentuk yang bersusun ataupun dipanggil apa bersusun lagi tuan-puan, ataupun berjuzub ataupun bersambung dalam satu benda. Dalam satu benda tu. Tak bersambung, tak bersusun, tak berjuzub. Tu ternafi bilangan tu. Bilangan satu tu tuan-puan tak berbilang, dia ni bentuk bilangan. Ingat bentuk dia ternafi diri ni tuan-puan. Baik, saya mulakan dulu dengan ayat pendek dulu tuan-puan. Sini saya terus pada ayat panjang, lupa. Baik, ayat pendek begini tuan-puan. Ayat pendek dia, esa ni ataupun tunggal esa pada diri Allah, yang ni tidak berbilan zat Allah Ta'ala sama ada dalam bentuk yang bersusun ataupun bentuk yang terasin. Itu ayat pendek. Dua bentuk. Dia menafikan bilangan dalam dua bentuk bilangan. Sama ada bilangan itu secara tersusun, satu, tapi dia tersusun beberapa juzuk. Satu lengam, satu je nampak, tapi dia tersusun daripada beberapa juzuk proses kejadian dia. Ataupun bentuk yang ternafi yang kedua ialah bentuk yang terasin. Maksud terasin apa? Terasin diri. Ada diri dua, ada tiga. Ini kan terasin. Ini dia panggil bentuk yang terasin. 1, 2, 3. Ini dia panggil bentuk bilangan munfasil. Ternafikan munfasil pada zat Allah. Dan juga ternafi bilangan munfasil. Bilangan bentuk pertama apa tuan-puan? Bentuk pertamanya ialah 1, tapi tidak dinamakan 1. Kenapa? Karena ini bersusun beberapa juzuk ataupun bersambung beberapa juzuk. Juzuk apa? Juzuk ataupun proses kejadian dia ada beberapa juzuk. Juga ternafi. Baik, kita tengok pendetail. Kita dah tahu secara umum ternafi bilangan diri Allah ni dalam bentuk sama ada dalam bentuk bilangan yang muttasil ataupun dalam bentuk yang munfasil. Ternafi dua bentuk bilangan.
Dia panggil ternafi bilangan diri sama ada dalam bentuk yang tersusun ataupun bentuk yang terasin. Baik, kita nak detailkan bagaimana apa contoh bentuk yang tersusun. Baik, kita tengok detail ya. Baik. Tidak berbilang zat Allah Ta'ala dalam bentuk bilangan yang bersusun. Ataupun bersambung. Daripada beberapa juzuk. Tuan-puan, kita ni dipanggil satu pada angka kita. Pada panggilan kita panggil satu. Saya ni seorang. Saya ni satu. Tetapi pada hakikat, saya tidak dipanggil satu. Saya ini dipanggil berbilan pada hakikat sebenar. Pada hakikat pengiraan yang sebenar, saya ini dipanggil berbilan. Beberapa juzuk kejadian saya. Walaupun nampak je satu, sebenarnya nampak satu pada pandangan kita, pada zahirnya, tetapi pada hakikatnya saya bukan satu. Sebab itu ternafi. Ternafi diri Allah dalam bentuk apa, tuan-puan? Dalam bentuk bilangan yang tersusun daripada beberapa juzuk. Proses kejadian kita ni, tuan-puan, saya ni, tuan-puan, ada proses kejadian saya beberapa juzuk. Apa dia? Tangan sebahagian daripada juzuk saya. Telinga sebahagian daripada juzuk saya. Kepala sebahagian daripada juzuk. Kaki sebahagian daripada juzuk. Perut sebahagian daripada juzuk manusia. Dada sebahagian daripada juzuk manusia. Maka kita ini, tuan-puan, dipanggil apa? Dipanggil tersusun ataupun dipanggil bersambung, ataupun mudahnya kita kata bersusun daripada beberapa juzuk anggota untuk saling lengkap melengkapi untuk menyempurnakan seorang manusia. Adakah kita ini dipanggil satu? Tidak. Satu pada kita, tetapi pada hakikat sebenar bukan satu. Sebab itulah tidak berbilang zat sama ada dalam bentuk bilangan yang bersusun atau bersambung daripada beberapa juzuk yang boleh dibilan. Macam mana nak bilan? Dengan dipotong. Apabila potong boleh bilan 1, 2, ataupun dikerap atau dibelah dan sebagainya. Ini dipanggil bentuk bilangan kan muttasil pada zat. Contoh macam mana, tuan-puan? Dia ternafi juzuk ni, ternafi muttasil bersambung bersusun daripada beberapa juzuk. Contoh pertama saya bagi tadi, kita ini kalaulah kita ini, contoh kita mudah faham. Allah Ta'ala tak sama dengan kita. Allah Ta'ala dia satu yang macam mana? Satu yang tidak bersusun daripada beberapa juzuk. Itu yang panggil tunggal tu. Kalau Allah beberapa juzuk, kejadian Allah Ta'ala daripada beberapa juzuk, maka Allah bukan satu. Allah berbilan. Tapi Allah kata dia satu. Makna satu apa? Satu yang tidak berbilan dalam bentuk yang bersusun daripada beberapa juzuk. Beberapa juzuk benda. Macam kita. Contoh saya bagi tadi, kita ni beberapa juzuk anggota. Ada contoh kedua, tuan-puan. Dipanggil juzuk bersambung berapa juzuk. Contoh kita, tuan-puan, kejadian kita. Satulah contohnya, kita panggil satu. Kita ni satu lengan. Tidak dinamakan satu, tuan-puan. Kenapa? Kerana kita ini, dia bersusun, proses kejadian kita ini, Allah Ta'ala cipta bersusun daripada beberapa unsur. Unsur yang pertama atas ini dipanggil kulit. Lapisan pertama dipanggil kulit. Lapisan kedua dipanggil isi. Lapisan ketiga dipanggil tulang. Tuan-puan, dipanggil tulang ataupun sebelum tulang dipanggil dipanggil urat. Lepas tu ada tulangnya. Dia berlapis beberapa unsur. Adakah dipanggil satu? Tidak dipanggil satu pada hakikat yang sebenar. Kenapa? Kerana proses kejadian kita ini tersusun daripada beberapa unsur saling lengkap melengkapi untuk menyempurnakan seorang manusia. Contoh. Dua contoh. Contoh ketiga. Contoh ketiga, tuan-puan. Kita kata boleh tak kita kata air ini satu, tuan-puan? Air ini satu. Setitis air juga tidak boleh dinamakan air itu satu pada hakikat. Kenapa? Kerana proses penciptaan. Allah ciptakan air ini daripada beberapa unsur. Daripada beberapa unsur molekul air.
nak terbentuknya air itu tuan-puan, Allah cipta dari beberapa unsur. Ada unsur mineralnya dalam molekul air itu. Allah cipta daripada beberapa mineral. Ada mineral pula, tuan-puan, mineral yang ada dalam air itu, unsur-unsur mineral yang ada dalam air itu, beberapa jenis mineral terbentuknya air. Ada mineral yang kita panggil kalsiumnya, ada mineral yang kita panggil magnesiumnya, ada mineral yang kita panggil zinc dan sebagainya. Maknanya tuan-puan, nampak saja setitis air tidak boleh dipanggil satu titis. Tak boleh air itu berciri satu. Kenapa? Kerana hakikat sebenar air itu tercipta daripada beberapa juzuk, beberapa juzuk unsur yang saling lengkap melengkapi untuk menyempurnakan setitis air ataupun air itu. Baik, itu contoh yang ketiga. Banyak lagi contoh lain. Tuan-puan, sama saja. Walaupun kita nampak handset satu, handset tidak. Kenapa? Kerana proses ini, dia nak terciptanya dia mengandungi beberapa juzuk, beberapa unsur. Baik, Allah Ta'ala ternafi bilangan bersusun ataupun berjuzuk daripada beberapa juzuk. Atau yang kedua, contohnya, bilangan kedua. Ataupun ternafi bilangan zat Allah Ta'ala dalam bentuk yang terasin daripada beberapa zat seperti Tuhan dua, Tuhan tiga. Ini mudah, tuan-puan, mudah. Jadi bilangan ternafi, bilangan secara terasin ataupun kan munfasil, sangat mudah. Kenapa? Kerana ternafi bilangan kedua ini, dia panggil bilangan yang bercerai, bilangan yang terasin daripada diri Allah. Maksud apa? Maksud ada diri yang lain yang sama dengan Allah. Ada diri yang kedua yang sama dengan Allah. Ada diri yang ketiga yang sama dengan Allah. Maksudnya ada Allah yang ketiga, ada Allah yang kedua. Juga ternafi. Kenapa? Kerana apabila Allah Ta'ala ada dua, ada tiga, Allah tidak lagi qadim, Allah baharu. Kita dah bahas sebelum daripada ni. Baik, kesimpulan. Saya ulang sekali lagi, tuan-puan. Kita dah buat kesimpulan, kita dah cukup masa. Iaitu, kesimpulan, apa yang kita nak gambarkan, apa nak tergambar dalam minda kita. Kerangka pertama, sebab dia ada tiga. Sebut tunggal, sebut esa, makna tak berbilan. Tak berbilan pula ada tiga. Tak berbilan dari sudut diri Allah, pertama. Tak berbilan dari sudut sifat, kedua. Tak berbilan dari sudut af'al, tiga. Kita fokus pertama dulu, kerangka pertama. Baik, nak bentuk minda, supaya nak latih minda kita. Sebut ahad, sebut wahid. Wa ilahukum ilahun wahid. Tergambar dalam minda kita wahid pada zat, wahid pada sifat, wahid pada af'al. Wahid pada zat pula tidak berbilan zat Allah Ta'ala, sama ada bentuk bilangannya secara tersusun ataupun bentuk bilangannya secara terasin. Itu, tuan-puan, mudah saja kita buat kesimpulan. Cuma kita faham. Kita dah bahas tadi, apabila kita faham, kita sebut ringkas pun kita dah boleh faham. Apa dia ringkas, tuan-puan? Ternafi bilangan pada diri Allah dalam bentuk yang tersusun dan dalam bentuk yang terasing. Kan ada dua bentuk yang nak dinafikan. Bilangan, dua bentuk bilangan yang ternafi, bukan menafi, yang ternafi pada diri Allah, sama ada bentuk bilangan itu secara tersusun, beberapa juzuk, ataupun bentuk bilangan yang terasing, ada zat Allah Ta'ala yang lain. Maksud contohnya, tuan-puan, contohnya ada dua. Ini contohnya, kalaulah ini dipanggil bentuk bilangan yang munfasil. Kenapa? Ada dua botol. Dua botol ini, apabila sebut Allah Ta'ala tu wahid, apabila kita sebut Allah bercirikan satu pada diri, ternafi. Apa dia? Ternafi diri Allah, ternafi zat Allah itu berbilang. Maksud ternafi apa? Ternafi bilangan pada diri Allah sama ada secara tersusun. Satu, bukan dua, secara tersusun daripada beberapa juzuk. Ni kaca ni, tuan-puan. Ni kaca contoh lah. Ni pasti. Tapi saya nak contoh kaca. Kaca ni pun nampak satu gelas. Tak satu. Kenapa? Kaca ini apabila kita pecahkan, dia terbentuk daripada beberapa unsur. Nak jadi kaca ni, tuan-puan, dia terbentuk daripada beberapa unsur untuk lengkap dan sempurna kaca.
maka ternafi pada Allah Ta'ala. Allah tidak begitu. Allah Ta'ala ini satu, dia ternafi bilangan yang bersambung daripada yang bersambung ataupun yang tersusun daripada beberapa unsur. Dan yang kedua, bentuk bilangan yang kedua, dan dia ternafi pada zat Allah Ta'ala dalam bentuk yang terasin zat yang lain. Apa maksud terasin zat yang lain? Ada zat yang lain yang sama dengan Allah. Ada botol yang lain yang sama dengan botol ni. Maksudnya 2 botol ataupun 3 botol dan sebagainya. Boleh faham tuan-puan? Itulah dia kesimpulan untuk kita mudah faham malam ni. Satu dulu kerangka malam ni, 2 lagi kerangka wahdaniyah. InsyaAllah kita akan bahas pada minggu depan. Pada minggu depan pada minggu naik lagi kita akan tutup dengan af'al Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah dia tuan-puan, mudah-mudahan kita diberikan kepahaman yang baik dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk kita beramal. Latih diri kita, sebut af'al, sebut wahid, sebut ahad, wa ilahukum ilahun wahid. Qul huwallahu ahad. Kita terbayang di minda kita tunggal, tidak berbilan, ternafi, tak berbilan pada zat Allah, tak ada secara bersusun ataupun secara terasin. Settle. Itulah dia. Mudah saja tuan-puan apabila kita dah tahu. Apabila kita tahu, mudah untuk beramal. Jadi kita cuba latih. Kita sebut ahad, nampak ahad itu dari sudut zat. Zat pula nampak 2. Zat ni apa? Bukan zat nampak 2, nampak diri. Zat ni nampaknya nampak dari sudut ternafinya dalam 2 bentuk. Ternafi bilangan bentuk yang tersusun, ternafi bilangan bentuk yang satu, yang terasin. Macam ni apa kata satu kedua ni, maka kita akan jawab ini sebenarnya pada zahirnya satu, pada hakikatnya tersusun daripada beberapa juzuk. Tangan kita ni tersusun daripada beberapa juzuk. Ada kulitnya, ada isinya, ada darahnya, ada tulamnya, ada urat dan sebagainya. Tersusun daripada beberapa juzuk. Ada darahnya. Maka kita panggil satu pada zahir, tersusun pada hakikat. Kalau orang tak nampak tuan-tuan, tunjuk satulah. Satu pada zahir. Ini dipanggil ternafi bilangan secara muttasil. Dia ni bilangan yang tersusun. Yang kedua, apabila 2 begini kita mudah faham. Ini memang 2 hakikat yang 2 sebenar. Kenapa? Kerana ini juga ternafi pada Allah, iaitu dipanggil apabila sebut Allah Ta'ala ini satu pada zat, ternafi bilangan pada secara tersusun dan secara terasin secara 2. Tidak ada Allah satu dan Allah 2. Tidak ada. Wallahu a'lam tuan-puan. Terima kasih banyak kepada tuan-puan yang meraihkan program ilmu pada malam ini dan mentazim dan membesarkan program ilmu pada malam ini, walaupun kita majlis ataupun program ulang kaji, refresh balik ciri-ciri pengenalan yang pernah kita belajar dulu. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk beramal, untuk i'tiqad dan hati kita, kerana sesungguhnya tuan-puan, amalan yang paling besar dalam hati kita iaitu amalan berkaitan dengan akidah. Apa yang kita pegang berkaitan dengan ketuhanan yang betul dan tepat, itulah dia amalan yang paling besar yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi tabaraka wasallam. Dan terima kasih juga kepada pihak penganjur atau kepada malam ini Surau An-Nur dan kerjasama dan gabungan beberapa surau di Presiden 11 yang dikemudikan oleh Al-Fadhil Al-Fadhil Ustaz Man kita dan beberapa kawan-kawan kita dan seluruh ahli jawatan kuasa Surau An-Nur. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah rekodkan kebaikan kepada kita dan Allah berikan keberkatan kepada kita. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna minal ulama'ul 'amilin wa ja'alna minal mukhlisin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, insyaAllah tuan-tuan kita jumpa lagi.